KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal duduk di rumah sekiranya tidak ada keperluan yang penting untuk anda keluar. Kalau anda keluar, pakai pelitup muka dengan betul dan baik dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Sekiranya anda keluar dan balik ke rumah tu, cepat-cepat mandi dan tukar pakaian dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, hari ini satu lagi mata pelajaran yang menarik untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama kita ikuti, iaitu Usul Al-Din, iaitu daripada segi Tauhid. Sebelum kita pergi kepada topik pada hari ini, jom kita berkenalan dengan guru ini. Kita lihat profil beliau. Semua, jom kita persilakan Ustaz Zulkifli Benjamin yang merupakan guru Usul Al-Din dari Sekolah Agama Menengah Jeram Selangor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, insya-Allah. Sekali lagi kita jumpa Ustaz di Didik TV ya. Ya. Dah pro ni, senang saya buat kerja boleh. Okey, baiklah, sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, semestinya saya tidak berseorang Ustaz. Saya mesti nak kena ajak kawan-kawan turut sama belajar, ulang kaji dan rakan-rakan di rumah juga diharapkan bersedia. Jadi, saya nak panggillah kawan-kawan saya. Sebelum saya tanya Ustaz dengan lebih lanjut apa tajuk pelajaran kita pada hari ini, mana dia rakan-rakan saya ni? Kita ada rakan-rakan dari dua sekolah yang berbeza. Mana kawan-kawan saya ni? Assalamualaikum semua, selamat pagi. Salam. Hai, Assalamualaikum. Baiklah, kita akan berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mula dengan Mifzal, boleh ya Mifzal? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mifzal bin Azman dari Sekolah Agama Menengah Jeram. Baik, terima kasih. Seterusnya kita jemput Aina untuk perkenalkan diri anda. Silakan Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aina binti Musa wa ana min Mahadud Dini Islami Jeram. Terima kasih. Seterusnya kita ada Rafiq Azrai. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rafiq Azrai dari Sekolah Agama Menengah Jeram, Selangor. Baik, terima kasih Rafiq Azrai aka Roy ya Ustaz ya. Ya. Baiklah, seterusnya kita ada Hafiz. Silakan Hafiz. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Minhajuddin bin Sodak daripada Sekolah Menengah Agama Nahzah. Baik, terima kasih. Kemudian kita ada Wan Nazri Naufal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nazri Naufal bin Wan Azhar dari Sekolah Menengah Agama Nahzah. Baiklah, terima kasih. Seterusnya kita ada Fariha. Silakan Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul dari Sekolah Menengah Agama Nahzah. Baiklah, itu dia rakan-rakan kita dari dua buah sekolah, iaitu Sekolah Agama Menengah Jeram dan juga Sekolah Menengah Agama Nahzah ya Ustaz ya. Baiklah, sebelum kita nak tanya dengan berlanjut, tajuk kita hari ini adalah Firaq Islamiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan serba sedikit kepada penonton kita semua dan kepada kawan-kawan kita yang berada di Google Meet, apa sebenarnya kita nak belajar pada hari ini Ustaz? Okey, baik, terima kasih. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan rentetan daripada tajuk yang pertama dalam teras kita hari itu adalah berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk pelajaran kali yang kedua ini, kita nak belajar berkaitan dengan beberapa lagi pecahan dalam mazhab Islam yang bukan selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi insya-Allah dia ada beberapa mazhab yang dikhususkan dalam silibus SPM daripada banyak-banyak mazhab. Jadi ada dalam 3 ataupun 4 mazhab saja insya-Allah. Baiklah. Dan ini adalah topik tingkatan 5 ya Ustaz ya. Rakan-rakan di rumah boleh bersedia. Kalau di buku teks tu muka surat berapa? Bab berapa tu Ustaz? Kalau katakan ikut dia dalam bab tauhid, tajuk yang kedua.
Tajuk yang kedua dalam bab tauhid. Jadi anak-anak di rumah, adik-adik kita boleh bersedia dengan pen dan kertas untuk mengambil nota, untuk mengambil mungkin ada serba sedikit tips ataupun rahsia yang Ustaz nak kongsikan sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Baiklah, rakan-rakan di studio saya, adakah anda bersedia kedua-duanya sekolah ya? Kalau anda bersedia, macam biasa bagi Kak Nisa, double thumbs up. Okey, semua dah bersedia. Alhamdulillah, saya rasa saya dah bersedia. Rakan-rakan di rumah pun dah bersedia. Sebelum itu Ustaz, saya nak jemput Ustaz untuk sanitasi tangan terlebih dahulu sebelum kita mulakan. Silakan Ustaz. Okey. Kemudian saya pula Ustaz ya. Menggunakan kita sekarang ni kan jumlah kes pun tidak berapa nak cantik. Jadi penting untuk kita menjaga diri sendiri, daftar dan dapatkan vaksin untuk kita menjaga diri kita sendiri dan orang sekeliling kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita akan berhenti rehat seketika. Jadi maaf, sebelum kita berhenti rehat, kita akan menonton dahulu sebuah video yang telah kita sediakan untuk anda semua. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Ya, silakan. Saya berasa sangat seronok ketika mempelajari ilmu usuluddin yang bertajuk Firaqu Ghairu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kepada antum di luar sana yang ingin belajar madah ini, jom kita sama-sama melanjutkan pelajaran dan terus istiqamah ketika ditarbiyah di Bumi SAB. Saya ingin menceritakan serba sedikit tentang kelebihan mempelajari usuluddin bab tauhid tajuk kedua, iaitu kumpulan Islam yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Antara kelebihannya ialah kita dapat menghindari perselisihan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kalangan muslimin. Pentingnya kita mengetahui 3 kumpulan selain Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah dan Asyiah, supaya kita tidak terpesong ke arah akidah mereka yang sesat dan bertentangan dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhir kata, semoga kita semua mampu membezakan antara individu yang berpegangan dengan ajaran yang benar dan yang salah. Ya, itu dia pandangan rakan-rakan kita tentang subjek yang akan kita pelajar pada hari ini. Ada yang kata suka Ustaz, ada yang kata ianya ada memberi kelebihan kepada mereka yang mempelajari subjek ini. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita pergi kepada pelajaran kita pada hari ini. Yang di rumah, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kita ada Ustaz Zulkifli untuk topik kita hari ini, iaitu Firaq Islamiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita pun tak nak buang masa Ustaz ya. Rakan-rakan saya dah bersedia, yang di rumah pun diharap dah bersedia. Jadi jom Ustaz kita teruskan pelajaran kita. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada pelajaran kita. Jadi sila tengok kepada bab tauhid, iaitu Ad-Darsus Tsani, buka muka surat 8 ya. Buka muka surat 8 dan kita akan tengok kepada pelajaran kita pada hari ini. Jadi insya-Allah iaitu Al-Firaqul Islamiyah Ghairu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya adalah firaq Islamiyah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab pada pelajaran kita yang pertama hari itu, kita telah mempelajari tajuk yang pertama Ad-Darsul Awal, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita telah mempelajari tentang ta'rif, kita mempelajari dia punya pengasasnya dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam pelajaran yang kedua, dalam mata pelajaran SPM kita tingkatan 5 ni, jadi anak-anak semua tolong tengok kepada tajuk yang kedua. Sebelum kita tengok kepada tajuk kita dan perbahasan yang ada dalam ni, adalah lebih baik kita tengok kepada Mi'yarut Ta'alum. Apakah sukatan dia? Yang pertamanya, awalan, asbabu zuhuril firaqil islamiyati wa nash'atuha. Kita nak tengok sebab-sebab kemunculan kumpulan-kumpulan pecahan selain daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dan macam mana mereka boleh muncul di tengah-tengah masyarakat Islam ketika itu. Dan yang keduanya, kita nak tengok kepada beberapa pecahan Islam. Kalau ikutnya banyak, lebih daripada 70 puak yang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma untuk silibus SPM ni hanya ada 3 sahaja. Untuk selebihnya, Ustaz nak cadangkan kepada anak-anak, sila daftar untuk masuk STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi pada situ kita akan belajar lagi banyak, iaitu yang 3-nya
iaitu Khawarij. Nah, yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah, dan yang ketiga yang terakhirnya adalah Asy-Syiah. Nah, 3 ni saja yang untuk sebagai silibus sukatan pelajaran untuk tingkatan 5 dan juga SPM keseluruhannya. Okey, baik. Okey, baik. Dalam perkara pertama yang perlu kita tahu adalah apakah sebab kemunculan kumpulan-kumpulan ini dalam tengah-tengah masyarakat Islam daripada ketika itu. Okey, baik. Nombor 1. Jadi Ustaz nak minta siapa boleh tolong baca? Jadi Ustaz nak minta pelajar dari Mifzal. Mifzal dah angkat tangan, Ustaz. Mifzal. Sila Mifzal. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asbab zuhurul firaq al-islamiyah wa nash'atuha. Kana al-khilaf huwa mas'alah allati ishtadda niza'ul muslimin fiha. Wa min athari hadha niza' takwinu firaq min akbaril firqu al-islamiyah bainahum asy-syi'ah wal khawarij wal murji'ah wal mu'tazilah. Okey, ahsanta ya Mifzal. Okey, baik. Jadi maknanya ini dia punca dia, iaitu yang mana? Khilaf. Nah, puncanya adalah khilaf. Khilaf ma ma'nahu ya aina? Pertelingkahan. Ya. Dia boleh maknanya al-khilaf pertelingkahan. Dia boleh maknanya kita boleh perselisihan dan yang seumpama dengan dia. Jadi ia adalah punca masalah yang menghimpit orang Islam pada ketika itu. Hak tu. Jadi itu pertelingkahan. Pertelingkahan nanti kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai pertelingkahan sebenarnya. Dan kesan daripada pertelingkahan ini, maka terbentuklah takwin ni terbentuk. Maknanya bila kata terbentuk ni maknanya muncul firaqin min akbaril firaqil islamiyah. Terbentuklah kumpulan yang terbesar. Dalam maknanya banyak lagi kumpulan. Yang terbesar iaitu apa? Syiah. Satu lagi Khawarij. Satu lagi Murji'ah. Dan satu lagi Mu'tazilah. Cumanya di dalam sini ni dia sebut ada Murji'ah. Ya? Tapi dalam kita perbahasan kita ni kita hanya ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan juga Mu'tazilah. Nak tahu Murji'ah di mana? Tahun depan. Kita masuk STAM. Okey. Baik. Ni insya-Allah semua yang 6 orang yang ada dekat sini, insya-Allah ni semua calon-calon STAM dan juga yang dekat rumah. Jangan lupa bila keluar untuk pencalonan STAM, selepas keluar keputusan SPM 10 hari bulan nanti tolong daftar. 10 hari bulan dah keluar dah, terus masuk. Okey, baik. Yang pertama Ustaz nak sentuh adalah berkaitan dengan ini dia punya sebab-sebab yang Ustaz bagi tahu tadi. Yang terbentuknya mazhab-mazhabnya. Yang pertamanya adalah khilafu fi ta'yinil imam. Ustaz nak terangkan apa yang dikatakan sebagai al-khilaf fi ta'yinil imam. Siapa boleh bagi makna dia ni? Apa yang kamu faham? Siapa Ustaz nak tanya ni? Farihah. Silakan Farihah. Ya. Silakan. Apa yang dikatakan sebagai al-khilaf fi ta'yinil imam? Perselisihan pendapat dalam pelantikan pemimpin. Ya, itu yang dikatakan sebagai khilaf. Kan al-khilaf yang Ustaz sebut mula-mula tadi, yang ada Ustaz kotakkan tadi itu adalah ini dia punca dia. Adalah nak menentukan imam. Bila kita sebut imam ni, dia tak sama dengan khalifah. Okey, khalifah lain, imam lain. Okey, baik. Ini dia punca dia.
dalam buku SPM, ini adalah poin yang kamu kena ingat. Ya? Poin dia ni. Walaupun dalam buku dia tu panjang, cerita dia, untuk kamu nak ingat, ini dia saja. Tak payah pun. Ya? Awwalu ma zahara al-khilafu baina as-sahabati ay man yaliya imamatal ummah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mula-mula munculnya khilaf dalam kalangan sahabat, iaitu siapa yang nak ganti sebagai imam, ketua selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walakin tu maknanya, lakin tu maknanya tetapi. Orang putih kata but. Lam yablugh. Tak sampai pun. Lam yablugh. Kena baca baris lam yablugh. Okey, tak sampai pun ilal iftiraq. Kalau kata kita nak tengok soalan, adakah pada awal khilaf dengan kalangan sahabat sampai tak kepada perpecahan? Jawapan dia la. Okey, la. Itu kamu kena ingat. Dan awalul iftiraqi baina ba'da maqtali Uthman bin Affan. Dan selepas itu, maknanya zaman Abu Bakar, zaman Umar, settle. Gaduh-gaduh juga. Perselisihan berlaku. Dalam selepas kewafatan Nabi, dalam perjanjian Bani Saqifah, berlaku juga pertelingkahan. Tapi settle. Zaman Umar, okey, settle. Tapi selepas naiknya, selepas mati, meninggal dunianya, wafatnya Umar, naiknya Uthman, maka berlakulah pertelingkahan pada ketika itu. Okey. Dan poin yang kedua. Roy. Apa dia poin yang kedua? Al-khilaf fi usuluddin. Apa makna dia? Perselisihan pendapat pada asas-asas agama. Ya, pada asas-asas agama. Ini dalam bab akidah. Kan? Yang ni yang berkaitan dengan Mu'tazilah, nak cakap pasal Tuhan, nak cakap pasal Quran tu makhluk ke qadim ke, nak cerita pasal logik akal. Ya, pasal logik akal, nak letak Quran dulu ke, akal dulu ke, macam mana? Itu dia dalam ni. Okey. Kita tak ada nak berbincangkan banyak tentang masalah imam. Kalau bincang masalah imam ni banyak, lagi kita pergi dalam bab politik. Kan? Okey. Ikhtilafu tudadul muaddi ila tanazu' fi din. Perselisihan ini ni. Yang ni. Yang bertentangan membawa kepada perselisihan di dalam agama. Dia biasalah tu. Pelajar-pelajar semua yang dekat rumah, bila ada satu-satu kumpulan, dia mesti mencari satu asas pegangan dia. Jadi dia membawa kepada agama. Okey. Faham? Faham kat rumah? Okey. Nombor 2. Al-khuruj an ahli sunnah wal jamaah fi usuluddin. Bila dah tak setuju dengan ahli sunnah wal jamaah, mesti mencari satu stand yang baru. Maka terkeluar. Ingat perkataan ni. Khuruj. Terkeluar. Sekarang ni, dia orang dah tak sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka, bila dah tak sama, dia terkeluar. Ingat perkataan khuruj. Mesti tulis perkataan macam tu. Fi usuluddin, dalam asas pokok agama. Dalam bab akidah. Bila sebut usuluddin, akidah. Al-iftiraq wal-i'tizal. Berpecah. I'tizal, berpisah daripada kumpulan Islam yang terbesar. Maka tertubuhlah kumpulan-kumpulan yang bermacam-macam. Jadi dalam bab ni, kamu kena ingat ini dan ini. Okey. Ingat dua benda ni lah.
Kalau soalan tanya, ma asbabu fi nash'ati al-firaqil firaqil islamiyah. Sebutkan, apakah sebab? Jadi kamu sebut, bila dia tanya sebab, yang pertama, awalan, al-khilaf fi ta'yil imam. Okey. Yang kedua, al-khilaf fi usuluddin. Itu saja. Tak payah duduk cerita bawah ni. Lainlah kalau kata dia tanya, apakah berkaitan dalam bab ta'yil imam? Barulah kamu sebut poin bawah ni. Ya, sebut satu cukup. Kalau soalan tu suruh huraikan, barulah sebutkan. Ya, baru kita huraikan benda ni. Baik. Kalau kata tak huraikan, sebut poin yang atas ni saja. Ya. Dan kamu kena ingat. Nah, okey. Dan yang seterusnya. Nah. Okey. Khawarij. Yang ni dalam muka surat, dalam buku kita adalah muka surat yang ke-10. Tolong tengok dalam muka surat 10. Nah, yang tu semua dia poin. Jadi anak-anak sekalian yang ada dekat rumah, tolong tengok poin ni dan dia punya fakta-fakta dia, dan semua tersebut adalah fakta yang cukup penting dan kena ingat. Ya. Dalam bab usuluddin ni, tambah-tambah lagi di dalam bab tauhid. Nah, dia takat nak faham saja tak boleh. Betul. Dia kena hafal. Apatah lagi bila sebut khawarij. Bila tak lagi dia sebut ahli sunnah wal jamaah. Tarif wajib. Sebiji macam dalam buku. Tak boleh duk reka-reka. Ya. Okey. Ustaz nak tanya siapa ni? Aina. Apa tarikh khawarij? Arif al-khawarij. هم الذين لا يمتدوا التحكيم وخرجوا على سيدنا علي عليه السلام. Okey. Betul. Ringkas saja. Hum alladzina lam yartadau bitahkim wa kharaju ala Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka adalah orang yang tak setuju di dalam majlis tahkim. Dalam SPM ni dia tak sebut ke pun apa tu majlis tahkim. Dan benda ni anak-anak ni tolong tengok balik dalam sirah tingkatan berapa? Hafiz. Majlis tahkim tu. Ingat lagi tak? Tak ingat, Ustaz. Tak ingat dah. Okey. Ustaz nak tolong ingatkan balik. Majlis tahkim ni adalah, ingat dah, peperangan Badar, peperangan Uhud. Lepas tu ada satu lagi tu dia sebut majlis tahkim. Tingkatan 2 ke 3? Dua. Tingkatan 2. Jauh sikit nak kena ingat tu. Ya. Depa terlupa tu. Banyak sangat menghafal. Okey, yang dekat rumah ingat tu. Pelajaran tingkatan 2. Ya. Dalam bab majlis tahkim. Iaitu selepas mana berlakunya perang Jamal, perang Siffin, maka berlakulah majlis tahkim antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi ini dia mula dia. Bila berlakunya perdamaian antara Muawiyah dan juga dengan Sayyidina Ali, dalam pengikut Sayyidina Ali ni tak setuju dengan perjanjian tu. Jadi maka inilah dia sebutkan majlis tahkim ni. Jadi mereka pun keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali. Kalau kata tanya kumpulan Khawarij ini datang daripada mana? Pengikut Sayyidina Ali juga. Ya. Orang kuat Sayyidina Ali tapi tak setuju, keluar. Kan? Jadi dia orang pun tubuhkan satu kumpulan, maka dinamakan oleh Sayyidina Ali itu adalah sebagai kumpulan Khawarij, orang yang keluar. Okey, baik. Kemudian perkara yang kedua, tarif, ingat tau. Tolong hafal. Orang putih panggil word by word. Word by word. Harfan bi harfin. Jangan ada tambah-tambah, jangan ada kurang. Dan kemudian perkara yang kedua, siapa pengasas dia? Ustaz nak tanya Wan Nazri. Ya, saya. Pengasas dia siapa? Man huwa muassisuhu? Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Abdullah bin Wahab. Yang tu Melayu. Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Ar-Rasibi.
Ar-Rasibi. Okey. Jadi maknanya pengasas dia adalah Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Dia tak ada lain dah. Bila sebut nama ni, dia biasanya dia akan naik dekat mana? Dia naik dekat sama ada soalan objektif ataupun mana-mana bahagian. Dia boleh naik. Al-Mu'assisu dia. Sahih am khata' jawapan dia. Dia boleh buat macam-macam. Ringkas saja yang kamu kena ingat. Poin yang ketiganya dalam bab Khawarij. Nak cerita apa? Al-Mu'taqidat. Mu'taqidat ni dia punya pegangan. Prinsip dia dalam mazhab tu. Setiap agama ni, setiap aliran, setiap agama dia ada prinsip dia. Islam dia ada mu'taqidat dia. Dan Kristian dia ada mu'taqidat dia. Yahudi ada mu'taqidat dia. Dalam Islam tu pula pecahan-pecahan, masing-masing dia ada mu'taqidat dia. Okey. Jadi apa benda dia? Ruangan ni tak cukup, kita pergi sebelah. Baik. Okey. Kita tengok. Okey, baiklah Ustaz, sebelum kita pergi kepada apa muktakidat bagi kumpulan Khawarij ni, kita akan berhenti seketika. Saya pun fokus, rasa keringlah tekak saya Ustaz. Nak kena minum sikit boleh Ustaz ya? Boleh. Okey, jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Kita akan teruskan pelajaran kita dengan Ustaz Zulkifli dan juga rakan-rakan kita dari Sekolah Agama Menengah Jeram dan juga Sekolah Menengah Agama Nazah. Jom kita. Saya pun dah tersasul-sasul dah ni. Mungkin saya tak sabar nak teruskan. Kita akan teruskan dengan muktakidat bagi kumpulan Khawarij, iaitu pegangan mereka. Jom Ustaz, silakan. Okey, baik. Terima kasih dan kita akan sambung kepada tajuk kita seterusnya, iaitu muktakidat dia. Okey, sama-sama kita tengok. Jom. Yang pertama iaitu at-tadlil. Tadlil maknanya mereka ni suka menyesatkan. Menyesatkan. Yang dikatakan sebagai menyesatnya apa dia? Tadliluhum liman khalafahum minal muslimin. Maknanya menyesatkan bagi orang yang tidak sealiran. Khalafahum ni yang bercanggah, yang tidak sealiran, tidak seia, tidak sekata daripada kalangan orang Islam. Bila sebut kalangan orang Islam ni maknanya daripada kalangan-kalangan kita. Okey, baik. Perkara yang kedua. Okey. Apa dia ni? Siapa Ustaz nak suruh baca ni? Farihah. Silakan Farihah. انتخاب الخليفة تعيين الخليفة بحور صحيح من عامة المسلمين. Okey, sedap baca. Okey. Intikhabul khalifah dalam bab pemilihan khalifah. Bab intikhab ni maknanya kita nak, kalau kata kita Malaysia ni panggil al-intikhab ni maknanya pilihan raya lah kan. Jadi nak tentukan khalifah adalah dengan cara ni bintikhabin hurrin sahihin min ammatil muslimin. Tak boleh dengan cara syura. Dia orang tak mahu. Maknanya buat pilihan bebas. Secara besar-besaran, siapa nak angkat? Yang tu. Okey, baik. Yang ketiganya, ghairu Quraisy. Tak perlu ambil orang daripada bangsa Quraisy. Sebab Nabi dia dapat sebut dalam riwayat apa semua, nak jadi ambil khalifah kena daripada bangsa Quraisy, adalah daripada keturunan Bani Hashim, daripada golongan Ahli Bait dan juga sebagainya. Dia orang kata tak perlu. Siapa-siapa pun boleh naik. Yang tu. Ini dia punya ni. La yakhtassul khilafah fi Quraisy bal an-nasu fiha sawa. Tak perlu kita nak cari orang Quraisy ke tak Quraisy ke, Bani Hashim ke, Bani Adan ke, Bani Tamim ke, Bani Melayu ke, Bani Jawi ke, Bani Banjar ke, tak kira lah siapa pun. Okey? Janji dia adalah orang yang boleh dan semua manusia adalah sama. Sawa'un ni maknanya sama. Sama antara, tak kisah. Okey. Dan perkara yang ketiga dan keempat, at-takfir. Yang ni cukup bahaya dalam golongan Khawarij. Iaitu takfiru ahli dhunub ma'a adami tafriqati baina dhanbin wa dhanbin. Mereka dengan cara apa?
bab mengkafirkan ahli orang buat dosa. Ahli dzunub ni dia tak kira kabair, mana dia tak keluar. Okey. Kabair ataupun saghair. Okey. Dia tak kira dosa besar ataupun dosa kecil. Tanpa membezakan ada mitafriqati baina dhanbin wa dhanbin, antara dosa dengan dosa yang lain. Ada dosa yang boleh menjadi kufur. Ada dosa yang tak jadi kufur. Yeah. Okey, contoh dia, dosa yang jadi kufur dia apa dia? Yang kita boleh cari, tengok. Ada rakan-rakan nak bantu? Ada siapa nak tahu? Mifzal, dosa yang boleh menjadikan kafir, apa dia contoh dia? Siapa? Tengok. Okey. Dia jadi kat situ. Syirik. Yeah. Okey, dosa syirik. Okey, betul. Macam dosa minum arak. Yeah. Jadi kafir tak? Tak kafir. Yeah. Tapi bagi golongan Khawarij. Semua kafir. Siapa buat dosa kafir. Dahsyat depa ni. Kemudian okey, yang kelima ni. Al-khuruj. Keluar. Bukan makna khuruj ni macam khuruj jamaah tabligh yang mulia ni, bukan. Macam yang kawan sahabat-sahabat kita masuk, bukan makna yang dikata khuruj tu. Ini keluar daripada kumpulan orang Islam, sama ada i'tiqadan wa amalan. Sama ada pada segi pegangan prinsip dan juga pada segi pelaksanaan praktikal. Keluar semua sekali. Jadi maknanya pegangan pun tak mau ikut, dan pada sudut pekerjaan amalan pun tak mau ikut. Mereka ada ciri mereka sendiri. Ini dia ciri-ciri dia. Jadi perkara yang 1, 2, 3, 4 dan juga yang 5 ni. Jadi ini adalah poin yang cukup penting yang kamu perlu semua kena ingat. Dan pelajar-pelajar yang berada dekat rumah, walaupun SPM telah diumumkan pada bulan 3 tahun hadapan, ini adalah masa nak menghafal. Siapa yang tak hafal, tak boleh nak jawab. Betul. Ni ustaz nak pesan elok-elok tolong hafal. Tambah-tambah lagi dalam mu'taqidat. Boleh ditanya dalam soalan objektif dan juga boleh ditanya dalam soalan subjektif. Okey. Perkara seterusnya. Boleh kita pergi perkara seterusnya? Baik ustaz. Okey. Kita belajar apa? Ni mazhab apa ni? Okey. Hafiz. Ustaz. Ini ustaz nak paparkan ini mazhab apa ni? Ada tulis Hasan Basri, Wasil bin Atta. Ni mazhab apa ni? Sunnah wal Jamaah. Wasil bin Atta. Lepas tu hum atba' Wasil bin Atta. Ini mazhab apa? Al-Sunnah wal Jamaah tu tak? Tengok elok. Apa peluh dia ada ustaz nak jawab. Ada rakan lain yang boleh bantu? Yang lain mungkin tahu jawapannya, boleh bantu. Siapa? Pengasas dia nama Wasil bin Atta. Mu'tazilah. Okey, saja ni kan. Okey, baik. Tak apa, insya-Allah ada masa lagi untuk mereka hafal. Okey. Dan dia ni, takrif ni, ini adalah kumpulan Mu'tazilah. Saja ustaz tak bubuh tajuk. Ya. Ni adalah Mu'tazilah. Bahagian ni. Jadi orang dia dalam ringkasan dia, takrif dia, walaupun kamu tengok di dalam buku teks panjang kan? Tapi takrif dia pendek saja. Hum atba' Wasil bin Atta. Itu saja. Jangan duduk tambah-tambah banyak dah. Yang dalam buku kamu tu, lepas tu ikhtalafa Wasil ma'a ustazihi Al-Hasan Al-Basri fi hukmi murtakibil kabirah. Itu jumlah tafsiliyah sahaja. Tak perlu kamu hafal pun. Anak-anak yang dekat rumah, ingat cakap ustaz ni. Ini saja. Kalau dia nak soalan Arif Al-Mu'tazilah, ini saja jawapannya, iaitu pengikut-pengikut Wasil bin Atta.
Kamu jangan marah nah dekat Wasil bin Atta. Oh apa dia ni? Mu'tazilah jahat. Tak. Dalam riwayat Wasil bin Atta ni orang dia baik. Ya. Orang dia bagus. Mangkit semayang malam lah apa semua. Apa Quran lah apa semua. Cuma dia tak setuju dengan tok guru dia. Iaitu Hasan Basri dalam bab pelaku dosa besar. Orang yang buat dosa besar, dia tak setuju dengan pandangan dia. Nah, itu. Jadi, maka terbentuklah pengasas dia, Wasil bin Atta ni, dan juga kita nak tengok kepada prinsip-prinsip dia. Ya. Nah. Jadi, dalam bahagian ni, ini kamu kena hafal. Kalau dia tanya, apa sebabnya? Perselisihan dia dengan guru dia? Dalam bab ni, 1, 2, dan yang ketiga adalah dalam bab Wasil bin Atta. 3 benda ni yang kamu kena ingat untuk bahagian ni saja. Tu Ustaz kata apa? Muhim jiddan. Orang putih kata very very important. Nah, tolong tengok. Okey. Mu'taqidat yang ketiga. Okey. Tolong tengok semua dekat dalam bab mu'taqidat dah. Muka surat 10. Muka surat sebelah. Nah, muka surat sebelah. Jom. Mu'tazilah. Okey, dalam bab tauhid. Wan. Okey, tolong baca Ustaz. Wujubun ma'rifatillahi bil aqli. Yang pertama dia kata wajib makrifah Allah Ta'ala ni dengan akal. Maknanya apa? Wajib kenal Allah dengan akal. Betul. Wajib dengan Allah tu dengan akal. Tapi kalau akal tak sampai, adakah perlu kita tak tahu pasal Allah? Ada benda yang tak sampai dengan akal. Betul. Jadi itu beza kita dengan Mu'tazilah. Ingkaru sifatul ma'ani. Tak setuju dengan adanya sifat ma'ani. Siapa saya nak tanya? Aina. Uzkuri sifatul ma'ani. Al-Qudrah, Iradah. Qudrah, Iradah, ilmun, hayal, basar, sama. Kalam. Kalam. Dia ada 7 sifat. Sure. Mumtazah. Okey. Dia ada 7 sifat ma'ani. Pasal apa orang Mu'tazilah dia tak mahu ada sifat ma'ani? Sebab sifat ma'ani ni dia tak setuju ni sebab dia nak tanzih Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu daripada perbuatan-perbuatan yang sama dengan makhluk. Sebab kalau kata qudrah, Allah Ta'ala ada sifat qudrah. Kita pun ada sifat qudrah. Jadi sifat-sifat ma'ani ni akan mewujudkan seolah kata macam Tuhan tu banyak. Zat Allah Ta'ala tu satu je. Okey, cukuplah zat Allah Ta'ala satu tu. Dah kata Allah Ta'ala tu dah berkuasa apa, cukuplah. Buat apa ada sifat-sifat ma'ani. Okey. Jadi kita tak faham macam tu. Tak apa, nanti kita hurai tingkatan 6 nanti kita jumpa lagi. Okey, yang ketiganya ni semua ni puan-puan ni penting ni. Muhim ni. Anak-anak dekat rumah tolong tengok dan tolong ingat. Al-qawlu bi khalqil Qur'anil Karim. Berpandangan bahawasanya Al-Quran tu makhluk. Okey, ni Ustaz ambil contoh lah. Kalaulah kata inilah Quran. Ini Al-Quran. Dia kata Quran ni makhluk. Dan inilah perbahasan yang panjang antara khalifah di zaman Khalifah Ma'mun dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sehingga Imam Ahmad Ibn Hanbal disebat, dipenjarakan hanya kerana sebab bi khalqil Quranil Karim ni saja. Lalu dengan atas sebab keilmuan yang ada pada Imam Ahmad Ibn Hanbal, lalu dia angkat, dia pegang satu mushaf, dia kata,
hadza makhluk. Ini adalah makhluk. Lalu anak-anak murid kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal pun tanya balik, wahai tuan guru, kata hari itu Quran ni, mushaf ni, kata apa nama, qadim. Macam mana tuan guru boleh kata makhluk? Dia kata kat tangan aku ni makhluk, ni kertas pi bakar terbakar, kan? Yang semua ada kat tangan saya ni makhluk. Mana ada yang qadimnya? Yang ada dalam ni. Itu yang qadim tu maksud aku. Oh, macam tu cerita. Dan yang keempat, nafiu ru'yatillah. Dia orang menafikan kita dekat akhirat kelak kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pasal apa? Sebab menafikan ada sebab logik dia juga. Dia kata apa? Sebab bila tengok mesti ada bersudut. Contoh aja macam saya tengok Nisa kan? Ya. Saya tengok Nisa. Ya. Nisa ada kat sini. Ya, saya. Okey, maknanya mesti Nisa ada fizikal. Ya. Ada tubuh badan apa semua kan? Dan mesti ada bersudut kat situ. Ya, betul. Jadi Allah Taala dia tak ada bentuk macam tu. Tapi kita di Sunnah wal Jamaah, kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala bila kaifiyah. Tanpa tanya macam mana tengok. Itu. Okey. Baik. Dekat rumah faham dah? Huraian Ustaz? InsyaAllah. Yang ni semua kena ingat. 1, 2, 3, 4. Okey. Dan yang terakhirnya, yang keduanya, al-adlu. Sifat adil. Adil ni rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan dia. Ustaz nak laju-laju ni. Al-qawlu bil hasan wal qabih al-aqlain. Al-aqliyaini. Baik dan juga buruk dihukum ikut akal. Ya. Boleh terima lah juga. Okey. Maksud dia apa dia? Contoh dia. Apa nama? Contohlah skrin ni. Ya, saya. Cantik ke tak cantik? Cantik, Ustaz. Cantik. Canggih. Canggih. Kan? Okey. Canggih ke tak canggih? Kita tengok canggih. Tapi kalau kita pergi dekat Jepun, yang bawa keluar produk, nama apa atas brand ni? Tak ada. Okey. Jepun kata, kami dah pakai dah 5 tahun yang lalu. Kami ada lagi canggih. Mereka pakai tolaknya tu saja. Okey. Dia maknanya apa dah? Akal yang kata. Okey. Macam itulah juga turunnya hujan. Hari ni kita hujan contohnya. Hujan. Bagus hujan. Tapi bagi penuri kita tak bagus. Sebab tak boleh keluar menuri. Akal yang kata macam tu. Okey. Orang yang buat sawah padi, bagus tak hujan? Bagus. Sebab dia orang nak airkan padi. Iya, kita nak airkan padi. Tapi masa orang sedang menuai padi, bagus tak hujan? Tak bagus. Macam tu. Okey, baik. Yang ketiga, manzilatun bainal manzilatain. Yang ni yang menjadi pokok besar di dalam perbahasan Mu'tazilah. Satu tempat antara dua tempat. Neraka pun bukan, syurga pun bukan. Tu maksud dia. Orang yang melakukan dosa besar ni murtakibul kabirati fi manzilatin bainal manzilatain wala syafa'ata laha. Orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabir, orang yang melakukan dosa besar. Fi manzilatin bainal manzilatain. Duduk antara dua tempat. Maknanya apa dia? Syurga, nar. Dia duduk antara syurga dan neraka. Tengah-tengah, Ustaz. Tengah-tengah. Neraka pun tak masuk, syurga pun tak masuk. Tu bagi mazhab Mu'tazilah. Dan wala syafa'ata lahu, dan juga tak akan dapat syafaat. Syafaat siapa? Syafaatul kubra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Pasal apa tak masuk syurga dan tak masuk neraka? Sebab nak masuk neraka, dia tak kafir. Ya. Syahadah dia masih ada. Ya, betul. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okey. Nak masuk syurga, tak boleh. Tak cukup pula. Tak cukup. Pasal apa? Dia ada dosa. Orang yang masuk syurga adalah orang yang tak ada dosa. Jadi nak bubuh tak mana? Bubuh satu tempat. Bukan duduk dekat Jabal Araf. Ya. Jabal Araf tu orang yang macam orang yang mati syahid, tak dapat keizinan daripada mak pak. Jadi nak kena ada pengadilan apa semua, letak dekat tempat tu dulu. Nanti dapat dia barulah masuk syurga. Macam tu.
Jabal Arafah tu, dan dia duduk antara tengok syurga neraka tu kan. Bukan maksud dia situ. Ada satu tempat, wallahu alam. Tidak diceritakan. Okey. Yang keempat, janji baik dan janji buruk. Jadi dalam bab-bab semua ni, tolong ingat Allah Taala dia nak benda baik, tapi dia wala yuridu syarr. Allah Taala dia tak mau benda yang hak buruk. Okey. Ustaz nak tanya siapa ni? Apa? Tanya Mifzal. Ustaz. Mifzal. Silakan Mifzal. Ya, saya Ustaz. Okey. Apa yang dikatakan sebagai wujubu lillahi ta'ala ni? Wajib ke atas Allah melaksanakan janji. Wajib. Janji baik dan juga janji tidak baik. Okey. Bagi Allah Ta'ala ni, wajib bagi dia bagi kebaikan, dan juga wajib bagi Allah Ta'ala tu bagi buruk. Kalau kata kita semayang, baik-baik tak? Baik-baik. Wajib bagi Allah Ta'ala bagi syurga. Contoh dia, kalau kata orang ni dia pergi berzina contohnya. Wajib tak Allah Ta'ala bagi dia seksa? Wajib. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak kata lagu tu. Ikut dia lah Allah Ta'ala dia nak bagi. Kalau kata Allah Ta'ala dia dah tengok manusia ni berzina, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu besar ke atas dia, Allah Ta'ala dia boleh angkat orang tersebut pergi ke dalam syurga. Ikut kehendak dia. Dah bertaubat? Dah. Kalau dia dah taubat, dia akan masuk, insya-Allah. Semua tu terletak kepada bimasyiatillah. Kan di dalam zikir kita selalu sebut wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Okey. Baiklah. Setakat ini kita dah belajar mengenai Khawarij dan juga Mu'tazilah, dan mungkin kita akan pergi kepada kumpulan yang seterusnya. Sebentar saja lagi kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Kita akan sambung pelajaran kita dengan kumpulan seterusnya, iaitu Asyiah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Cik Nisa. Jadi saya akan masuk kepada bab Syiah yang terakhir untuk firaq Islamiah kita ni, insya-Allah. Okey, baik. Ni takrif dia. Wan Nazri. Ya, saya. Apa makna dia? Cuba baca Ustaz takrif dia ni. Terus berselak muka tu Ustaz. Huwal allazina humul lazina yarawuna annal ahaq bil khilafati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali ibni Abi Talib radhiyallahu. Okey, radhiyallahu anhu. Okey. Mumtaz. Maknanya iaitu orang-orang yang berpandangan yang berhak. Al-ahaq ni maknanya yang berhak. Annal ahaqqa bil khilafati ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Talib. Maknanya orang yang berhak yang selepas wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maknanya Abu Bakar, Umar dan juga Uthman tidak diiktiraf. Sebab apa? Sebab mereka itu naik selepas mana wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu takrif dia. Tolong ingat takrif ni. Jawab elok. Kalau kata kamu tak mau tulis home pun, ambil daripada allazi sampai kat sini. Sampai kat mana? Sampai an Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Okey, baik. Al-Muassis. Pengasas mazhab. Rata-rata orang kata dia adalah Abdullah bin Sabah, pengasas kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ikhtalafa al-ulama'u fi tahdid muassis firqati syi'ati litafarruqihim ala firaqin saghiratin muta'addidah. Berselisih pandangan ulama dalam nak menentukan siapakah itu pengasas ahli sunnah, pengasas Syiah. Sebab mereka berpecah-pecah bermacam-macam.
Tapi ada satu pandangan kata qila. Tengok tak dalam buku kamu tu, dia kata qila. Qila ni bukan qaulul mu'tamad, bukan pandangan yang majmu'. Adalah Abdullah bin Sabah. Tapi Abdullah bin Sabah ni dia pengasas mazhab lain dalam mazhab Syiah tu juga, tapi firqah ghaliyah. Ekstrim punya mazhab. Nah tu yang sampai pukul rata bakang lah apa semua tu, yang berdarah-darah lah apa semua tu. Nah, bukan semua mazhab Syiah dia macam tu. Nah, okey, baik. Jadi kita kena belajar. Itu kita kena tahu. Dan seterusnya, kita kena tahu. Nah, mu'taqidat 'inda Syiah. Ini sajakah pegangan dalam mazhab Ahlussunnah wal mazhab Syiah? Bukan. Banyak lagi ada. Tapi kita petik yang senang untuk kamu ingat. Nah, okey, baik. Yang nombor 1. Apa nama? Roy, Ustaz Roy. Dia Roy. Roy. Ya. Awalan. At-taqiyah. At-taqiyah. Ma ma'naha? Berpura-pura, pretending. Okey, taqiyah. Taqiyah at-tazahur. Menampilkan bi'aksi, berlawanan al-batin yang ada dalam. Ya. Okey, itu maksudnya taqiyah. Bila sebut taqiyah ni kan, okey, kita kata A, tapi dalam ni B. Gitu. Macam tu, baik. Okey, yang keduanya. Ini mu'taqidat ni, semua ni kena hafal ni. Nah, okey, baik. Kalau dia tanya soalan, boleh kalau ustaz nak buat soalan, ma ma'na taqiyah ataupun mal muradu bit taqiyah. Kalau dia tanya makna dengan murad, 2 markah. Hati-hati tu. Yang kedua, Al-Quran. Tadi Mu'tazilah kata Quran adalah makhluk. Tapi bagi Syiah, tahrifil Quran. Ada pindaan tentang Al-Quran. Okey. Dan yang ketiga, ziwajul mut'ah. Perkahwinan mut'ah. Iaitu mereka mengharuskan kahwin mut'ah. Last. Dan yang keempat, as-salah. Semayang. Tidak wajib semayang Jumaat. Janganlah kita kata pula sekarang ni orang tak pergi semayang Jumaat semua jadi Syiah. Tak. Kita tak pergi semayang Jumaat sebab ada keuzuran. Yang tu. Melindungi diri. Ya. Dan yang kelimanya, yang terakhir, al-imamah. Ini pokok yang besar dalam mazhab Syiah, iaitu dalam bab imamah. Menganggap adalah sebagai kerukunan di dalam iman. Jadi maknanya kita rukun iman kita ada 6. Jadi ada satu lagi itu beriman dengan al-imam. Jadi 7. Jadi itu apa yang dipercayai oleh kumpulan Syiah. Setakat ini kita dah belajar takrif kumpulan Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, kemudian secara ringkas. Pengasas dan juga muqtaqidat mereka. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit rumusan terhadap apa yang kita telah pelajari sepanjang hari ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Tentang rumusan kita pada hari ini adalah bahawasanya mazhab-mazhab yang ada di sini adalah tergolong dalam dalam mazhab yang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita berpeganglah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan juga akhirat. Dan pesanan Ustaz, jangan mengkafirkan dengan sewenang-wenangnya di antara kalangan kita, bahwasanya dekat di sana kita carilah titik pertemuan. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat belajar, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala melapangkan kita dan bagi hidayah untuk kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz, di mana hari ini kita telah pelajari banyak perkara sebenarnya, dan diharapkan rakan-rakan di studio semua mengikuti dengan baik Double thumbs up semua. Okey, semua mengikuti dengan baik, dan di rumah pun jangan lupa untuk terus sama mengambil nota dan juga mengambil tips-tips yang telah diberikan oleh Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Zulkifli dari Sekolah Agama Menengah Jeram, rakan-rakan dari Sekolah Ustaz dan juga Sekolah Menengah Agama Nazan. Kita akan jumpa lagi semua di episod akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Ditanyakan kepada Ustaz tentang soalan, apakah pentingnya kita mengetahui mazhab-mazhab selain Ahlussunnah wal Jamaah? Sebagai umat Islam yang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, wajiblah kita mengetahui mazhab-mazhab selain Ahlussunnah wal Jamaah
kerana kita dapat membezakan di antara mazhab yang benar dan mazhab yang batil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tajuk Al-Firaqul Islamiyah Ghairu Al-Sunnah wal Jamaah membahaskan secara ringkas dan padat sejarah kemunculan kumpulan-kumpulan mazhab akidah selain Al-Sunnah wal Jamaah seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah. Tajuk ini menyenaraikan beberapa pegangan dan prinsip yang dianuti oleh kumpulan-kumpulan tersebut. Ianya memperlihatkan perbezaan antara pegangan Al-Sunnah wal Jamaah dan kumpulan-kumpulan tersebut. Secara umumnya, tajuk ini memberikan penerangan awal kepada pelajar agar berhati-hati dengan kumpulan ini supaya tidak terpengaruh dan menjauhi pegangan kumpulan ini. Didik TV KPM